Salam geng, racun kali ni bertemu lagi kita ke dalam segmen Gaming Test. Mangsa kita kali ni macam yang korang nampak, kita ada Nubia Neo 5G. Sebuah smartphone gaming bajet terbaru dengan harga jualan RM899. Banyak juga features tau yang diorang sumbat dekat dalam ni. Macam screen 120Hz, ada gaming mode, design pun cun kan. Untuk segala features, spek korang boleh share dekat video review kita yang lepas. Korang boleh tekan je link dekat atas kanan korang. Anyway, part yang ramai concern pasal phone ni of course dekat chip dia. Unisoc T820 ni sedap tak untuk gaming, panas ke tidak kan? Don't worry, kita akan seksa dan kita akan dera phone ni. Kita akan tengok, kita akan test banyak game dari yang light sampai yang heavy. Macam mana dari segi prestasi, suhu, bateri, FPS, semuanya akan terjawab sekejap lagi. So, kalau korang dah ready, jom kita mulakan racun sekarang. Kita akan mulakan gaming test kita penderaan ni dengan test dulu game yang pertama. Dekat sini kita ada PUBG. Tapi jangan risau, kita akan test banyak lagi game, multiple game. Tapi durasi setiap game tu antara 5 ke 10 minit sahaja. Kalau korang dah bersedia, jom tengok dulu setting kewajipan yang kita akan test dalam setiap game yang kita akan dera ni lah. So dekat sini bateri penuh, pakai data, brightness pun kita dah setkan yang paling tinggi, auto brightness pun kita dah offkan dekat sini. Setting yang lain tak perlu, of course kita dah disable, yang mana untuk refresher dekat sini saya biarkan 120Hz. Ok, so untuk recent app pula dekat sini just tinggal PUBG Mobile saja. Unit dekat tangan saya sekarang ni version 8GB RAM, campur 10GB dynamic RAM, total 18GB RAM, internal 256GB. So, macam mana pula kalau bercakap dari segi setting grafik? Phone ni dikuasakan dengan chipset Unisoc T820. So, dekat sini kalau korang tengok kan, demi grafik tu agak mengejutkan juga. Walaupun grafik paling tinggi sampai HDR Ultra sahaja, tapi kalau korang lowkan grafik, korang boleh pakai Smooth Extreme 60fps, sepatutnya akan dapat 60fps. Tapi kita akan tengok nanti macam mana. Boleh tak dapat 60fps ataupun hanya 40 normal macam tu saja. So, kita tekan OK dekat sini. Lobby pun kita set Smooth Extreme. Untuk dia punya bahagian sensitivity dekat sini, dekat bahagian control, saya dah pun enablekan gyro. Kejap lagi kita akan test juga gyro. So, kalau korang dah ready, kita akan teruskan lah gameplay kita. Yang mana kita akan cabut dulu port SBC dekat bahagian bawah dekat sini. Kita akan start timer dan kita akan start game sekarang. Sekarang ni kita akan cuba explore dulu features gaming. Korang just swipe saja di bahagian sisi kanan atas ataupun kiri. Dia punya UI tu macam yang saya inform before ni lah. Sama macam yang ada dekat Magic 7. Macam-macam ada dekat sini. Yang penting sekarang ni yang korang perlu tahu, dia ada info untuk korang tengok lah bacaan FPS secara real time dekat sini. Kejap, kita akan bubur dekat bahagian sini. So korang boleh monitor. Next, dia juga ada bypass charging. Yang mana bila korang pakai ni, korang kena pakai kabel. So bila korang masuk kabel dekat sini, korang aktifkan bypass charging, nanti dia akan terus power melalui kabel adapter lah. Dia tak pakai bateri, tak akan drop lah. Macam yang korang nampak, bateri 100%. Tapi kita akan off lah. Kita just nak pakai bateri, nak tengok macam mana bateri apa semua. Next dekat sini ada volume. Untuk volume kita akan naikkan paling tinggi tau. Phone ni dia tak support stereo speaker walaupun dia tune by DTS:X Ultra. Dia just ada mono speaker. So korang boleh dengar lah bunyi dia. Just nice jugalah bunyi dia. Dia tak berapa balance tapi agak kuat lah untuk korang dengar step enemy. Next kita akan cuba tengok lagi apa ada dekat sini. Macam ni je. So dekat bahagian control panel ni korang boleh setkan lagi apa yang korang nak. Yang ni kalau boleh adjust lah, depend pada kesesuaian korang sendiri. So sekarang ni untuk gyro pula. Gyro ok, tak ada masalah. Bagi saya agak accurate. Tapi before ni kan, masa first saya pakai tu, gyro dia macam ada isu, ada bug lah, dia akan bergerak sendiri. Tapi sekarang dah ok. Button pun tak ada masalah. Sekarang ni macam korang nampak lah, dia punya bacaan FPS tu dia main sekitar 40. Walaupun kita dah setkan Smooth Extreme 60fps. Kita akan cuba lagi dulu. Killing spree for the blue team! The blue team is in the lead. Kill! Target down! Killing spree for the blue team! Enemy down! Nice shot! Target down! Reloading! Sekarang ni lebih kurang dalam 12 minit macam tu lah kita dah pernah main PUBG Mobile. Kita just main dekat map arena je. Sebab dekat sini dah banyak dah player. Kita nak tengok macam mana. Dari segi performance ni memang terbaik. Memang mantap lah. Even tadi kan kita main dekat Santorini 88 pun memang tak ada masalah. Memang sangat-sangat stabil bacaan FPS dia. Cuma even kita setkan grafik dekat sini macam korang nampak kan. Kita set Smooth Extreme, sepatutnya akan dapat 60fps.
Tapi max boleh pergi 40 fps saja, which is actually normal tau. Untuk chip ni sebenarnya memang boleh support max 40 fps saja. Tapi tak pastilah, dia buat trick mungkin yang mana kita boleh dapat grafik dekat dalam setting smooth extreme. Untuk bacaan fps saya boleh katakan memang sangat stabil. Untuk bateri dekat sini just drop lebih kurang 2%, sekarang 98%. Untuk bacaan suhu pun memang tak panas lah. Max tadi boleh cecah 42 degree saja. Depan belakang sama je suhu dia pergi. Untuk isu yang saya perasan dekat sini, first kali untuk touch memang responsif, tak ada masalah, tekan. Cuma untuk multi touch lah, kalau macam korang nak kena touch banyak benda tu, dia tak berapa nak responsif. Ada certain part macam dekat bahagian ujung-ujung ni, dia macam korang kena double tap baru dia function, baru dia responsif. Next dekat bahagian dia punya lubang speaker ni, bagi saya tak strategik lah untuk gamer. Sebab bila korang gaming dalam keadaan landscape memang akan tertutup dan sound dia tak kuat. Korang tengok sekarang ni 50% pun tak kuat. Korang kena hidekan value barulah kuat bunyi dia. So far untuk isu lain rasanya tak ada lagi yang saya jumpa setakat ni. Gyro pun accurate, tak ada bug lah kan. Lepas tu dia punya macam prestasi pun mantap. Close range battle ke apa memang tak ada isu. Tak ada langsung stuck yang saya jumpa lah setakat gameplay ni. Seterusnya kita akan test pula main Call of Duty Mobile, yang mana dekat sini kalau korang tertanya pasal grafik, kita akan cuba check. Paling tinggi kita dapat dekat sini kan untuk grafik quality sampai medium, dan untuk frame rate paling tinggi kita dapat high. Yang mana untuk bacaan FPS kalau korang tengok dekat situ 60 FPS. So far memang terasa sangat-sangat smooth. Ada ni. Alright, so kita akan cuba tengok lah berapa lama phone ni dapat survive. Untuk bateri pula sekarang ni 96%. Kita akan test dalam 5 ke 10 minit saja. Let's go. Lebih kurang dalam 5 minit lah kita dapat main Call of Duty Mobile. So far dekat sini untuk prestasi dia terasa sangat-sangat awesome. Boleh kata agak stabil lah. Dia main antara 57 ke 60 FPS. Tanpa sebarang stuck ke lagi memang tak ada tau. Untuk bateri sekarang kita akan cuba check dulu. Bateri sekarang tinggal 94%. Untuk bacaan suhu kita akan cuba check juga panas tak panas. Dekat sini paling tinggi kita dapat sekitar 42-43 degree lah. Panas sikit lah daripada PUBG Mobile. Kalau dah segi isu tu macam tak ada masalah langsung yang saya jumpa dekat sini. Button semua ok, multi touch pun ok. Tak ada isu macam multiple touch problem macam PUBG, tak ada tau. Nice lah dekat sini. Gyro pun ok. So kita akan teruskan kepada game lain pula. Seterusnya kita akan main game yang korang request. Kita ada Car X-Ray dekat sini. Untuk bateri 86%, kita masih pakai data. Graphic quality actually kan saya setkan paling low je semua. Kalau korang tengok dekat sini, setting graphic resolution render kosong je lah. Sebab macam korang tahu untuk Car X-Ray ni kan banyak benda lah yang grafik nak kena render. So kalau lagi tinggi kita setkan tu mungkin tak smooth lah gameplay kita. So kita setkan paling low. Untuk bacaan FPS pula untuk game ni sendiri dia support paling tinggi 30 FPS. Tapi macam mana untuk newbie yang new 5G kita akan find out sekejap lagi. So far just nice. Untuk sekarang ni kita just main offline. Kejap lagi kita akan try online. Kita layan dulu lah. Lebih kurang dalam 5 minit lah kita dapat main Car X-Ray. Yang mana saya tak dapat nak main online sebab katanya room dah full. So far untuk mode offline ni terasa macam ok je. Boleh kata tak adalah start-start yang teruk tu, tak ada. Tapi bacaan FPS dia boleh drop sampai bawah 10 FPS lah. Depend pada tempat yang korang pergi, depend pada benda-benda yang dia nak render macam tu. Tapi overall saya kata masih ok lah. Tak adalah macam start, tak ada. Still playable. Untuk bateri sekarang 84%. Untuk bacaan suhu pula rasanya tak panas pun. Dekat sini paling tinggi kita dapat sekitar 42 degree saja, which is bila pegang tu tak rasa panas pun, macam suam-suam je.
Seterusnya kita akan main game yang katanya agak popular sekarang ni, Garena Undawn. Kita nak tengok Nubia Neo 5G ni boleh survive ke tidak, macam mana suhu dan juga prestasi. Bateri sekarang ni 70%. Untuk bacaan suhu dalam keadaan sekarang ni masih okey terkawal. Kita akan tengok nantilah selepas main macam mana suhu dia, panas tak panas. Untuk grafik masuk video dapat grafik quality paling tinggi smooth, tapi frame rate dapat paling tinggi dekat sini ultra high. So kalau korang tengok dekat bacaan FPS counter tu, dia main bawah 50 macam tu lah. Kita akan cuba layan dulu. Before we arrive. Lebih kurang dalam 13 minit kita dah pemain Garena Undawn. Dekat sini untuk prestasi, performance dia saya rasa masih okey, playable untuk korang main, tak ada masalah. Cuma untuk bacaan FPS, dia punya frame rate ni saya perasan kalau tempat yang banyak benda grafik nak render tu memang agak drop sikit lah. Tapi kalau korang tengah macam lawan enemy ke zombie ke, masih okey, tak ada start yang teruk. Start yang teruk tu biasanya saya perasan yang saya alami berlaku bila tengah naik kenderaan. Yang tu, bila korang tengah bawa motor, kadang-kadang dia boleh drop sampai bawah 10, memang terasa stuck. Selain tu, okey je dekat sini. Bateri sekarang ni macam korang nampak 65%. Untuk bacaan suhu, kita akan cuba cek. Suhu di bahagian hadapan kita dapat sekitar 43 degree. Masih okey lah, tak terasa panas pun. Even saya tak pakai casing pun masih okey. Belakang saya macam tak ada masalah langsung. So, kita akan teruskan main game lain pula. Game yang terakhir dalam senarai ni, kita akan main Genshin Impact. First of all, kita akan try dulu main dengan grafik yang paling tinggi, rata kanan 60 FPS enable. Selepas tu, kalau macam tak berapa okey, kita akan cuba tukar kepada grafik yang paling low. Sekarang ni macam yang korang nampak, untuk grafik rata kanan ni boleh kata masih playable. Untuk bacaan FPS tu dia main lebih kurang 30 ke bawah je. So kita akan cuba try layan dulu. Leave it all to me. No escape. You can't run. Well, leaving so soon. Agak berkemampuan juga tau actually. Macam korang nampak untuk setting grafik rata kanan 60 FPS enable ni kan, kita lawan lebih daripada 2 enemy masih okey, tak ada start yang teruk, masih playable. Cuma bacaan FPS lah tak berapa nak smooth dekat sini sebab agak low. Walaupun kita dah setkan 60 FPS tapi dia main sekitar bawah 30. Untuk bacaan suhu kita akan cuba check juga berapa panas boleh pergi untuk setting rata kanan. Dekat sini paling tinggi kita dapat sekitar 45 degree, which is agak panas. Sekarang ni kita akan tukar pula grafik yang paling low. Kita nak tengok macam mana. Okey, kita akan masuk setting. Kita akan pergi kepada bahagian grafik dan kita akan setkan grafik yang paling lowest, tapi 60 FPS pun kita akan enable dan tengok macam mana hasil dia sekejap lagi. Kita akan cuba layan balik dalam 5 minit. You are not welcome here. Oh, good job. Lebih kurang 10 minit kita dah pun main Genshin Impact dengan grafik rata kanan dan juga yang paling low. Untuk grafik paling low ni bila korang setkan ni, korang boleh lah dapatkan bacaan FPS yang lebih tinggi. Tapi kalau tengah lawan sama je, dia akan main bawah 30 FPS. Yang bagusnya untuk dua-dua grafik ni korang tak akan mengalami start yang teruk tau. Walaupun ada start tu tapi boleh kata agak minimal. Untuk bateri sekarang 59%. Untuk bacaan suhu yang paling tinggi kita dapat sekitar 41, 44, 45 degree sahaja. So, macam mana dengan hasil dia? Nice tak? Bagi saya chip Unisoc T820 yang ada dekat phone ni kan, sebuah chip yang strong dan berkemampuan lah untuk kelasnya. Boleh kata good job lah untuk Unisoc. Satu level baru untuk brand yang biasanya hasilkan chip-chip untuk smartphone entry level, phone budget.
Tak sabar rasanya nak tengok diorang hasilkan chip yang lebih power soon untuk bersaing dengan brand-brand lain lah kan. So, rasanya sampai sini dulu video kita untuk kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.